2-3 kucing berlari. Berlari-lari ke sana ke sini. Bertemu lagi hari ini. Penonton, apa khabar Malaysia? Itu dia pantun kita pagi ni. Tapi jangan Izu saja ada, Salihah pun ada satu pantun. Apa pantun tu? Balas. Nak balas. Sila. Ikan Nemo mak ilai-ilai, ikan gerama mak iloi-iloi. Manakan sama senyuman Izuku seorang untuk program AKM kegemaran ramai. Itu dia. Saya Nur Salihah Azmi. Saya Izu Yusof akan bersama anda selama 1 jam. Seperti biasa dari jam 9 hingga 10 pagi. Yang mana hari ini kita ada 3 topik yang akan kita membawakan perbincangannya. Yang mana berkaitan dengan bahasa dan demensia. Selepas itu berkaitan dengan permainan tradisional. Dan diakhiri dengan berlari untuk sihat. Betul. 3 topik yang cukup menarik bakal kami kupaskan bersama dengan anda penonton tersayang di Apa Khabar Malaysia itu. Dan seperti biasa kita nak kongsi kepada anda berita secara ringkas, berita-berita menarik yang ingin kita kongsi kepada anda. Kita mulakan berita kita dengan apa, Salihah? Ya, betul. Untuk berita yang pertama kita nak berkongsi berkenaan tentang berita yang baru-baru ini viral berkenaan tentang lebuh raya suka di mana ada kenderaan yang ada kemalangan terjadi di sana, dan ini kita nak nasihatkan anda lah ya Izu. Kalau walau bagaimanapun anda janganlah berhenti untuk mengambil gambar pemandangan ataupun sebagainya. Walaupun kemalangan ini orang kata apa, kemalangan yang pertama kali berlaku. Jadi kita tetap nasihatkan anda supaya tidak berhenti di bahu jalan. Bawalah kereta secara berhati-hati supaya kejadian ini dapat dielakkan. Dan kita tahu ini adalah satu lebuh raya yang baru ya Izu. Izu dah pernah lalu sana tak? Sebelum pelajaran saya dah lalu dah. Tak apa, nanti saya bawa untuk bawa jalan-jalan dekat sana. Jadi itulah yang kita harapkan supaya anda sentiasa berhati-hati dan jangan berhenti di bahu jalan. Dan mungkin kita nak kongsikan berita yang seterusnya pagi ini. Sedikit tambahan berkaitan dengan lebuh raya Sukan Besi Ula Kelang tu. Yang mana pihak perlintas memaklumkan bahawa jangan risau kepada anda di luar sana yang nak berhenti untuk ambil pemandangan kerana pihaknya dalam usaha untuk mewujudkan RNR. Ya. Okey, RNR bila saya dengar suka sebabnya nak berhenti makan, minum dan juga borak-borak. Betul. Okay, baik, seterusnya berkaitan dengan keputusan kes saman fitnah Sultanah Terengganu pada 31 Oktober akan diteruskan, yang mana berkaitan dengan kes 1MDB kalau saya difahamkan, berkaitan dengan The Sarawak Report yang bertajuk The Inside Story of the 1MDB Exposed, yang mana pada tahun 2018 buku tersebut dilancarkan, yang mana ada satu perkataan yang menyebabkan perkara ini berlaku, kes saman fitnah, yang mana perkataannya adalah the wife of the Sultan. Jadi Sultanah Terengganu iaitu Sultanah Nur Zahira telah mengemukakan kes tersebut yang kes saman fitnah kepada Claire Castle Brown, nama editor ya. Betul, editor Sarawak ni. Jadi daripada perkataan The Wife of Sultan, edisi keduanya ditukarkan kepada The Sister of the Sultan. Jadi walaupun permohonan maaf telah dikemukakan, namun bagaimanapun Sultanah Terengganu mengatakan bahawa permohonan maaf itu tidak diterima kerana beranggapan bahawa ianya tidak ikhlas lah katanya. Sebab walaupun dah minta maaf tapi masih mengeluarkan edisi kedua, menukar perkataannya daripada The Wife kepada The Sister of the Sultan. Bagaimanapun pihak Terengganu menafikan bahawa ada sebarang keterlibatan dengan kes 1MDB. Dan dengar kabarnya juga kes ini juga pernah diminta untuk penangguhan tetapi tidak berjaya. Jadi kita akan ketahui apakah keputusan terakhir di bulan Oktober nanti. Dan ini menarik Izu, kita nak berkongsi tentang penuntut universiti didenda 25,000 miliki pembungkus makanan kucing tiruan. Ini kita juga kena kenal pasti apakah makanan kucing yang kita nak beli ni adakah original ataupun tiruan. Tapi disebabkan perbuatan ini, KPDN HEP telah mengambil tindakan supaya ini dikenakan kepada yang melakukan kesalahan ini supaya tidak melakukan kesalahan ini lagi. Kita katakan sebagai pengajaran lah ya. Dan tidak sepatutnya berlaku perkara seperti ini. Contohnya kita nak beli untuk kucing kesayangan kita, tiba-tiba pula bukan makanan original, apa jadi? Meninggallah kucing tu. Bukan kata kita je meninggal, kucing-kucing sekali meninggal. Tapi kita kena kesiankan juga dekat pembeli-pembeli ataupun pembelilah terutamanya pengguna kan, sebab mereka membeli makanan kucing dengan harapan nak memberi makanan yang sihat kepada haiwan kesayangan, tapi apakan terdaya makanan yang dibeli rupanya tiruan. Betul tu, dan betul orang kata ramai orang yang sekarang menjaga kucing dan banyak jenis baka kucing juga dan makanan yang tepat itu adalah juga penting. Seterusnya kita nak berkongsi tentang apa Selepas ni kita nak tengok ramalan cuaca sebab memandangkan banyak ramalan cuaca dah keluar sekarang ni di mana Kelang
mungkin ada kawasan-kawasan hotspot yang telah dikenal pasti, yang mana kawasannya mungkin akan dilanda banjir. Walau bagaimanapun, kita nak tengok dulu ramalan untuk hari ini sebagai langkah persiapsiagaan untuk menghadapi sebarang bencana yang tidak diingini. Untuk itu kita saksikan dahulu. Silakan. Selamat pagi dari Bilik Berita bersama saya, Herlina Pahlavi. Sebanyak 8 daripada 9 daerah di Selangor dikenal pasti sebagai hotspot banjir. Menurut Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, Jabatan Pengairan dan Saliran memaklumkan 8 daerah terlibat adalah Kelang, Petaling, Gombak, Hulu Langat, Sepang, Kuala Langat, Sabak Bernam dan Kuala Selangor. Manakala daerah yang tidak disenarai sebagai hotspot ialah Hulu Selangor. Berdasarkan perkongsian di media sosial rasmi NADMA, agensi itu memaklumkan hotspot berkenaan ditentukan berdasarkan kekerapan banjir lebih 3 kali dari 2019 hingga 2022. Pada masa sama, kesemua ke-9 daerah di Selangor itu diletakkan sebagai berisiko banjir dan penentuannya adalah berdasarkan kawasan tersebut pernah dilanda banjir. Orang ramai yang ingin mendapatkan senarai terperinci kawasan boleh merujuk Facebook Agensi Pengurusan Bencana Negara, Jabatan Perdana Menteri dan Instagram Majlis Keselamatan Negara. Komandan Maktab Polis Diraja Malaysia PDRM Kuala Lumpur DCP Ahmad Zafir Muhammad Yusof dilantik sebagai Ketua Polis Negeri Sembilan yang baharu bagi menggantikan Datuk Ruslan Khalid. Ahmad Zafir, 52 tahun, menggantikan Datuk Ruslan yang akan bersara wajib selepas 5 bulan berkhidmat di Ibu Pejabat Kontijen IPK Negeri Sembilan. Bercakap kepada pemberita, beliau berazam menjalankan tugas dengan amanah dan baik selain memastikan kelancaran pentadbiran serta meneruskan kepimpinan terdahulu dengan penuh kredibiliti. Fokus saya adalah seperti mana yang sama dengan fokus Ketua Polis Negara, iaitu memperkasakan integriti, memperkasakan penyampaian perkhidmatan dan juga mendukung dasar-dasar kerajaan untuk kesejahteraan masyarakat. Di samping itu juga bagi diri saya sendiri, saya juga mempunyai misi iaitu untuk membenteras segala jenis aktiviti bersindiket, termasuk perjudian, dadah dan juga sindiket scam. Yang mana kita tahu scam ni adalah trend yang terkini sejak COVID dan ramai mangsa-mangsa ataupun rakyat yang telah menjadi bangsa kepada scam yang melibatkan kerugian berjuta-juta ringgit. So itu adalah buat kali inilah, buat masa ni, itulah adalah menjadi fokus utama saya. Majlis serah terima tugas itu disaksikan oleh Pengarah Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard JIPS Bukit Aman, Datuk Seri Azri Ahmad yang berlangsung di IPK Negeri Sembilan. Pada masa sama, turut berlangsung Majlis Serah Terima Tugas Pengerusi Persatuan Keluarga Polis Perkap Negeri Sembilan antara Datin Rohaya Harun dengan DSP Ernie Yusnida Cik Yusof. Sekian dari Bilik Berita, salam hormat dan salam keluarga Malaysia. Kembali bersama dengan kami di Apa Khabar Malaysia. Tadi kami dah mulakan dengan pantun kan Izu kan? Betul. Okey, pagi ni saya tanya satu soalan cepu Mas. Bila last kali berjumpa saya?
Itu soalan tu. Semalam lagi kita dah jumpa kan. Okey, maksudnya betul. Maksudnya tak ada demensia. Dan kenapa saya tanya soalan ini? Kerana hari ini kita nak berkongsi dengan anda berkenaan tentang satu penyakit yang dipanggil demensia dan berkaitannya dengan bahasa Izu ya. Dan untuk itu istimewa di studio kita jemput seorang pakar yang cukup orang kata dah mengetahui segalanya berkenaan tentang ini. Kita nak ucapkan selamat datang kepada Dr. Leila Koran. Apa khabar doktor? Khabar baik. Terima kasih. Terima kasih atas jemputan. Sama-sama. Sama-sama. Baik, untuk pengetahuan semua juga, Dr. Leila merupakan pensyarah kanan di Fakulti Bahasa dan Linguistik Universiti Malaya. Baik doktor, sebagai seorang pensyarah dalam bidang linguistik dan bahasa, topik kita hari ini bahasa dan demensia. Mungkin kita tahu demensia ni salah satu berkait rapat dengan anxiety, Alzheimer terutamanya, betul. Jadi apa perkaitannya bahasa dan demensia ni? Okey, saya kupas sedikit dulu tentang penyakit yang dikatakan demensia. Istilah demensia merupakan seperti satu sepanduk. Dalam bahasa Inggerisnya dia kata umbrella term, right? So di bawah itu ada berjenis-jenis, ya, bergantung kepada penyakit yang menyebabkan tanda-tanda demensia. So demensia sebenarnya melibatkan kemerosotan dari segi proses kognisi. Apa yang kita maksudkan dengan istilah kognisi ialah penggunaan cara pemikiran kita. Kognisi juga melibatkan mengingati perkara lampau, mengingati nama ahli keluarga, nama benda-benda yang kita gunakan dalam kehidupan harian kita dan sebagainya. So yang paling biasa ialah demensia yang berpunca dari penyakit Alzheimer's. Alzheimer's itu nama pengkaji, pakar yang mengenal pasti keadaan penyakit ini. Ya. Alzheimer dikatakan di antara 60% hingga 70%. Mereka yang mengalami masalah ini dikategorikan sebagai berpunca dari penyakit Alzheimer. Ya. Bahagian otak yang terlibat dalam kes Alzheimer, kalau kita lihat ya, dari pandangan sisinya, otak kita bentuk dia macam ini. Okey. Bahagian sini ialah lobus depan, bahagian depan sini. Okey. Yang ini di belakang. Okey. Mereka yang mengalami Alzheimer's, masalahnya berlaku di bahagian hippocampus di dalam sini. Okey. Jenis seterusnya yang nak saya sentuh ialah Alzheimer, demensia yang diberi nama demensia vascular. Okey. Dia seumpama mereka yang kena stroke, ya, di mana pembuluh darah dia ataupun vascular system dia mungkin mengalami keadaan blok ataupun pendarahan. Okay. Dalam apa yang membezakan stroke yang biasa dengan demensia vascular ialah dalam kes demensia vascular ini disebabkan stroke dia berulang-ulang. Kadang-kadang ada jenis yang kita kata silent stroke. Dia berlaku dan orang yang mengalami stroke tu tak menunjukkan tanda-tanda dan dia sendiri tak sedar. Right? Itu jenis kedua. Jenis ketiga yang saya nak sentuh, jenis ini yang membawa saya menjalankan kajian dalam bidang ini ialah jenis yang dipanggil frontotemporal dementia. Saya tunjuk tadi lobus depan dipanggil frontal, lobus di sini yang dipanggil temporal. Okay, so kes-kes yang melibatkan frontotemporal dementia, dia akan melibatkan kedua bahagian ini. Okay, kita tak pasti dia mula di mana. Kadang-kadang dia mula di bahagian depan, kadang-kadang dia mula di bahagian belakang. Okay, yang menarik perhatian saya tentang kes frontotemporal dementia ini ialah kerana tanda pertama yang membuatkan ahli keluarga mendapati bahawa ahli keluarga mereka mengalami masalah ialah bahasa. Kalau dia berlaku di bahagian depan, frontal region, dia akan melibatkan masalah dari segi kelancaran. Dia nak retrieve semula, nak mengingati semula perkataan, menjadi masalah. Ya, terutamanya kata nama. So itulah sumbangan kami sebagai ahli linguistik yang biasanya menyelidik bahasa dari segi struktur dan sebagainya. So kita tahu kata nama menjadi terjejas dalam kes seperti ini. Ya, so itu tiga yang besar. Dari segi demensia yang disebabkan oleh penyakit Alzheimer, tanda pertamanya ialah
masalah dari segi memori. Okey. So ahli keluarga yang sedar, yang dari segi tingkah laku dia, penggunaan bahasa dia ada menunjukkan tanda berbeza. Okey. So langkah seterusnya mereka akan mendapatkan seharusnya lah mendapatkan perhatian dari pakar perubatan. Jadi maknanya dekat situ doktor, perkaitan antara bahasa dan demensia itu adalah penggunaan bahasa. Ya. Kelancaran dia, seseorang tu bertutur kata. Ya. Okey. Mungkin doktor boleh kongsikan juga sebab kita tahu yang nak menjaga ni adalah Keluarga. penjaga, betul, ahli Ya. keluarga, Ya. anak-anak terutamanya. Ya. Dan golongan ini merupakan boleh katakan pesakit yang tersembunyi. Jadi mungkin doktor boleh kongsikan bagaimana kita nak memberikan sokongan kepada golongan-golongan ini dalam menjaga, kita tak nak elakkanlah kalau boleh ahli keluarga yang mungkin dikesan menghidap ni. Okey, biasanya yang datang ke klinik agak sudah lanjut lah. Okey. Ya, bila perkara ini sudah mengganggu aktiviti harian mereka dan ada kalanya ada juga masalah dari segi tingkah laku dan psikologi. Okey, ini menyebabkan masalah di antara ahli keluarga. Jadi mereka datang membawa untuk mendapat perhatian. Di Pusat Perubatan Universiti Melaya, kita rasa beruntung sebab ada 7 orang pakar geriatrik yang dilatih untuk merawat pesakit seperti inilah. Di hospital-hospital lain kurang sedikit. Jadi kesedaran dalam masyarakat ya tentang keadaan ini agak cetek ya. Biasanya dia akan abaikan, dia kata kalau dah usia dah lanjut macam ni lah. Ya, ini bukan penyakit. So kita nak menambahkan kesedaran bahawa ini sebenarnya adalah penyakit. Okay? Saya tertarik apa yang doktor katakan berkenaan tentang masyarakat ya. Yeah. Dan ini bukan saja melibatkan kaum keluarga, tapi mengapa pentingnya untuk masyarakat juga mengetahui kepentingan demensia ni doktor? Ya. Pandangan doktor. Okey, kita tahu individu yang mengalami masalah ini mereka hidup di kalangan kita. Ya. Ya, kalau mengalami masalah dari segi memori, dia keluar rumah, dia lupa jalan nak balik ke rumah dan sebagainya. Ya. Siapa yang boleh membantu? Jiran, tetangga. Ya, so jadi masyarakat tempatan perlu tahu tentang perkara ini. Satu lagi, kadang-kadang mereka mengalami tekanan. Ya. So bila berlaku masalah dari segi tingkah laku, berpunca dari masalah sosial, masalah psikologi dia. Adalah wajar kita mengambil tahu supaya kita tak pandang serong kepada mereka. Ya? Sebab bila kita pandang serong ataupun kita nak tahu, kita curious lah, maka akan wujud keadaan stigma. Ya. Ya? Itu yang menyebabkan ramai yang tidak mahu berbincang tentang masalah ini. Tapi sebenarnya kita perlu tahu sebab biasanya bila dah jumpa doktor, dah dapat diagnosis, baru kita cari maklumat. Ya, dalam keadaan stresnya menjaga katalah ayah yang mengalami ataupun ibu yang mula menunjukkan tanda-tanda demensia dan nak dapatkan maklumat. Ya, itu menjadi satu bebanan yang lebih besar. So bila kita berjinak-jinak lah dengan tanda-tanda yang kita kategorikan sebagai demensia, maka bila berlaku bukan hanya kita dapat bersedia untuk menangani masalah ini, kita juga lebih cepat menangkapnya. Ya, gejala pertama lagi kita dah menangkap ya. Dan kadang-kadang keadaan ini ia bermula sebagai apa yang kita panggil mild cognitive impairment. Ya, dia pada tahap ringan lagi kita dah boleh kesan. Kalau di tahap ringan kita dah kesan, kita boleh mengambil langkah-langkah untuk melengahkan. Sebab keadaan ini merupakan keadaan yang progresif. Ya, dia akan merosotlah sepanjang masa. So kalau kita mengambil langkah awal, maka kita boleh melengahkan kemerosotan itu. Okey, apa aktiviti yang kita boleh lakukan? Antara perkara yang kita boleh lakukan. Okey, saya kata doktor pakar boleh memberi rawatan, tapi rawatan itu tidak memulihkan. Ya, dia tak boleh kembali ke keadaan asal dia lah, tapi ia boleh melengahkan. Ya, dia boleh mengurangkan tanda-tanda itu dan juga ia boleh
melewatkanlah progres dia. Apakah tanda-tandanya tu seseorang itu menghidap demensia ni? Okey, antaranya ialah kalau kita lihat dari segi bahasa, bila dia nak makan, minum, dia tahu benda tu, kita panggil nama dia roti, tapi dia nak sebut, dia tak akan dapat hasilkan dengan cepat. Okey, so dia akan gunakan cara menunjuk dan sebagainya. Itu satu tanda yang biasalah. Satu lagi yang paling menyedihkan untuk ahli keluarga ialah bila dia tak ingat nama anak-anak dia. Kadang-kadang muka pun tak cap. Selain daripada itu, kalau jenis yang melibatkan frontotemporal dementia itu, kita dapat lihat dari segi pertuturan dia kurang kelancaran. Banyak fillers, banyak dan begitu. Saya dengar tanda-tanda itu seolah-olah sama seperti tanda-tanda nyanyuk. Jadi mungkin masyarakat dekat luar sana keliru. Apa beza nyanyuk dengan demensia ni sebenarnya? Okey, kita kurang senang gunakan istilah nyanyuk itu sebab dia ada konotasi dia. Seolah-olah mereka hilang keupayaan untuk berfungsi seperti normal. Ada juga yang membandingkan ini istilah phrasing macam second childhood digunakan. So perkara-perkara ini dipandang seperti memperlekehkan masalah mereka. Sebenarnya penyakit demensia ini merupakan satu penyakit. Dia kebetulannya berlaku di kalangan orang yang lanjut usia. Bukan semestinya semua kes-kes demensia melibatkan orang yang lanjut usia. Juga ada kes young onset. Yang umur 30 tahun. Ada juga Ada juga. So bila yang onset tu, dia akan biasanya kita dapati ia dikesan di tempat kerja. Bila dia buat sesuatu, kadang-kadang dia pergi ke bilik seterusnya dan lupa dia nak ambil apa, ataupun ada agenda untuk mesyuarat hari ini, tapi dia kurang dari segi performance dia untuk di tempat kerja untuk hari tertentu dan sebagainya. Okey. Alright, Doktor, kalau ada situasi di mana kita ada ayahanda dan ibunda tercinta kita lah yang mungkin menghidap demensia, dan kadang-kadang ada situasi ini mereka mungkin macam sensitif sikit kan, dan jadi bagaimana mungkin komen dan pandangan doktor untuk kita buat langkah persediaan dan bagaimana nak menjaga mereka dengan sebaik yang mungkin, Doktor? Okey. Keyword yang pertama, sabar. Okey, kita kena perlu banyak sabar. Kalau perkara yang dia kongsikan dengan kita tak masuk akal, kita kena pertimbangkan adakah perkara ini akan membahayakan dia. Kalau tidak membahayakan, kita harus membiarkan. Tiada kebaikan dalam membetulkan persepsi dia yang salah. Contohnya, kadang-kadang mereka akan tanya mak dia, yang kita tahu dah lama meninggal. Adakah kita harus betulkan dia dan kata mana ada mak lagi? Itu reaksi yang natural daripada kita. Tapi bila kita tahu dia mengalami keadaan demensia, itu yang menyebabkan dia membuka topik macam ini, kita gunakan cara-cara lain. Kalau setakat dalam bahasa Inggerisnya kita kata white lies lah. Kita bukan bertujuan membohong, tetapi kalau jaga hati ke, Doktor? Is that? Silap piramid tipu sunat lah. Tapi perkara pertama yang perlu kita ingat ialah kesabaran. Kalau dia minta nak balik rumah, sedangkan ini rumah dia, macam mana cara kita layan dia? Kita cuba distract dia, kita cuba alihkan pandangan dia, cerita tentang perkara lain. Kadang-kadang keadaan itu penuh dengan anxiety dia dan sebagainya, menjadi susah kita nak menangani. Keyword dia dekat situ, sabar. Doktor, kalau masyarakat dekat luar sana tak tahu langsung pasal demensia ni ataupun nak mencari maklumat lebih lanjut berkaitan dengan demensia ni, ada tak apa-apa website ataupun laman web untuk mereka layari sebagai panduan? Tempat rujukan. Laman web yang kami dirikan,
www.salihah.com.my. Ya. Ini didirikan khususnya untuk masyarakat setempat. Jadi kita ada maklumat dalam 4 versi bahasa. Okay. Website ni sebenarnya diadaptasi, ya. Bukan setakat translate saja, diadaptasi dari website yang didirikan oleh pengkaji di University Newcastle. Okay. So apa yang kami buat sebagai langkah pertama, kami lihat bahan-bahan yang ada, assess dulu kesesuaian dia, dan kami mulakan proses translation. Berdasarkan istilah yang kita tahu, istilah yang tidak akan menyinggung perasaan mereka yang mengalami masalah sedemikian dan sebagainya. Selepas sebab saya dari Fakulti Bahasa, memang banyaklah resource yang saya boleh gunakan. Ada rakan sekerja yang boleh membantu dari segi konsultasi untuk translation dan sebagainya. So selepas kami sediakan bahan dalam bahasa Melayu, kami back translate ke dalam bahasa Inggeris untuk melihat ketepatan. Bila kita melihat ketepatan tu, kita dapati ada certain phrases, frasa yang digunakan tak sama seperti yang asal. Kerana di Malaysia kita gunakan cara lain untuk menyampaikan maklumat ini. Okey, baiklah Izu, itu sangat banyak perkongsian daripada Dr. Lila korang, dan tadi seperti kunci katanya, kalau sesiapa yang mengidap demensia ni kita kena banyak bersabar, Izu. Itu paling penting. Dan kita dah ucapkan terima kasih kepada Dr. Lila atas perkongsian ini, dan kita akan berehat sebentar, kembali selepas ini. Baik, bertemu kembali dalam Apa Khabar Malaysia. Salihah, kalau kita nak bermain dengan permainan tradisional, selalu kita akan balik kampung baru kita bermain. Tapi kali ni kita bawakan permainan tradisional datang kepada kita di bandar. Betul, tu ada satu showcase yang cukup istimewa. Tapi sebelum kita terus nak tanya permainan tradisional, Izu suka apa? Saya suka main gasing. Walaupun saya selalu kalah, tapi saya suka main gasing. Okey, itulah dia relate kepada apa yang bakal kita bincangkan sebentar nanti. Kita ada tetamu, Izu. Dan tetamu kita semestinya Encik Shahrizal Abdan selaku Timbalan Pengarah JKKN Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang akan bercakap soal Festival Permainan Malaysia Kuala Lumpur 2022. Apa khabar Cik Shahrizal? Baik, selamat datang di studio kita. Terima kasih. Baik Cik Shahrizal, secara ringkas, sebab kita tahu Festival Permainan Malaysia ni anjuran tahunan. Kali ini bagaimana keunikannya? Okey, pertama sekali terima kasih Izu dan juga Salihah kerana mengundang untuk kita buat sedikitlah penerangan mengenai Festival Permainan Malaysia ni. Okey, saya bagi sikit intro je. Festival Permainan Malaysia ni adalah dianjurkan ataupun dianjurkan secara bersamalah oleh Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya dan juga Kementerian Wilayah Persekutuan lah. Dan dikelolakan oleh Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara dan Dewan Menara Kuala Lumpur bersama dengan Persatuan Seni Budaya Putera. Ini adalah acara tahunan. Tahun ini masuk tahun ke-7 dah penganjurannya sejak tahun 2015 kita mula. Dan sebenarnya setahun je kita tak buat pada tahun 2020 sebab pandemik COVID-19 yang melanda. 2021 kita buat secara dalam talian. So keunikan festival ni adalah kita mengangkat permainan tradisional Malaysia ataupun permainan Malaysia, sebab dulu kita panggil permainan tradisional tapi kita dah campurkan dengan permainan-permainan Malaysia yang lain seperti yoyo dan juga kabadi. So kita namakan permainan Malaysia lah, Festival Permainan Malaysia. Tapi terasnya adalah pertandingan permainan tradisional. Di antara di badan beruniform, kontijen badan beruniform dan juga sektor korporat. Ada 2 pertandingan. So akan berlangsung pada 23, 24 dan 25. So pertandingan 2 pertandingan utama ni akan diadakan pada 24 dan 25. 24 tu antara badan beruniform dan juga 25 hari bulan tu sektor korporat. So setakat ni yang dah sah penyertaan adalah 10 kontijen badan beruniform dan juga 8 kontijen sektor korporat. Ini nanti badan uniform ni akan bertandinglah. Dia ada tarik tali, galah panjang, congkak, batu seremban. Nanti kita tengok kontijen badan uniform ni terdiri daripada bomba BBKL. Jadi dapatlah nanti saya tengok abang-abang bomber, abang polis berkawat kat situ. Dapat. Dia tahu kawat tapi dia tarik tali kali ni. Tarik tali tradisional. So ada juga pameran.
Lepas tu kita disokong oleh lain-lain lah acara, bukan kata untuk badan beruniform dan sektor korporat saja, tapi juga terbuka juga kepada orang ramai. Ada yang boleh disertai oleh orang ramai, seperti permainan legenda rakyat yang dikelolakan oleh Guli Gang. Okey. Ini adalah permainan-permainan tradisional yang boleh disertai oleh orang ramai. Maknanya datang, walk in, terus join macam tu je. Boleh. Kalau Saleha tahu, kelereng kalau Saleha tahu tak? Apa tu? Itu permainan tradisional. Kalau tak tahu kena pergi. Kena pergi nanti. Sangat saya lihat. Saya dengar macam apa benda tu. Secara ikhlas saya jawab itu. Kena pergi nanti. Itu boleh kita sedai lah. So ada lagi pertandingan kabadi terbuka, Kuala Lumpur, pertandingan yoyo dan diabolo. Ini adalah untuk yang mana yang minat dengan yoyo dan diabolo boleh cuba. Ini pertandingan terbuka kepada semua. Dan juga pertandingan memanah juga terbuka. Ada satu lagi yang menariknya adalah kejohanan gasing Malaysia peringkat kebangsaan. Menarik. Ini gasing pangkah ni jarang kita nak tengok sekarang ni. Kat sini je kita boleh tengok. So ini akan dikelolakan oleh Persatuan Gasing Pangkah Wilayah Persekutuan lah, disertai oleh seluruh negara lah. Okey, jadi tak apa Salah, silakan dulu. dan kalau kita tengok banyak program dan juga pengisiannya, jadi kita nak tahu juga apalah matlamat dan juga objektif untuk penganjuran kali ini, Cik Shahrizal. Matlamat yang pertamanya adalah kita nak mengangkat semulalah permainan-permainan tradisional ni. Sekarang ni ramai yang mungkin dah tak tahu kan permainan tradisional ni sebab zaman serba canggih sekarang ni kan. So kita angkat balik secara fizikal di Dataran Merdeka. Daripada pukul 7 pagi tu sampai pukul 11 malam. Okey. Yang keduanya ini juga adalah salah satu platform untuk kita nak merapatkan perpaduan selaras dengan dasar dasar kebudayaan negara lah, untuk merapatkan perpaduan sebab pertandingan ini disertai oleh semua. So kalau yang macam berminat untuk senaman, kita ada juga pagi itu 24 bulan pagi itu bersama dengan Kevin Zahari. Jom sihat. Okey, saya pergi sekali bawa Izu. Lagi sihat, tak ada saya kerja. Tiba-tiba. Okey, Cik Shahrizal, mungkin Cik Shahrizal boleh kongsikan juga sebab tadi Cik Shahrizal kata orang awam yang datang boleh datang walk in saja. Dari segi pembayaran untuk penyertaan permainan tu macam mana? Ada pembayaran atau percuma? Okey, dia ada dua package. Boleh sebut package. Dia ada dua lah. Dia ada dua kaedah. Satu yang percuma, satu juga lagi yang berbayar. Contoh yang percuma macam tadilah. Pertandingan yang permainan tradisional tadilah. Cuma yang macam yang berbayar tu macam kita ada acara-acara larian juga seperti Keluarga Malaysia Run yang diselaraskan oleh KKB Export. Ini berbayar. Kena daftar melalui laman web Race Asia lah. Dan juga satu lagi KL Culture Fun Run. Ini ada fun run juga. Ini bersama dengan Car Free Morning. Pada hari Ahad 25 hari bulan tu. Ini berbayar sedikit lah, dikenakan sedikit bayaran sebab kita akan dapat baju, medal dan juga nombor bib. Dan kita juga ada yang pasar basikal untuk peminat basikal kan. Sekarang trend orang untuk mengayuh basikal. Kita ada kat sini, kita ada basikal. Malam-malam pun selalu nampak kat mana KL pun orang naik basikal tu kan, keliling juga. Kalau macam Izu minat dengan seniman badut pun kita ada. Ini program-program sokongan untuk badut. Lepas tu untuk yang pertandingan yang boleh disertai lagi, kita ada cabaran kreasi tari teng-teng. Ini tarian kreasi. Boleh menyertai. Dan juga pertandingan busana kita semula. Kalau katalah pakai kertas, pakai recycle. Kalau saya minat. Ada hadiah ni. Ada hadiah juga? Ada hadiah. Cik Shahrizal dah sebut hadiah tu, nak kena cerita kat kita apa hadiah dia untuk pertandingan-pertandingan ni. Hadiah yang macam pertandingan cabaran busana kita semula ni, hadiah dia agak minimal lah. Minimal lah. Kira yang paling up sekali hadiah dia untuk pertandingan apa? Yang up sekali adalah pertandingan tadi tu, yang badan uniform dan sektor swasta. Itu hadiah utama dia RM6,000, kedua RM4,000, RM3,000, RM2,000 lah, lebih kurang tu. Saya rasa itu betul lah hadiah tu. Untuk dua-dua kategori tu. So, sebenarnya pertandingan ni berasingan. Hari pertama uniform, hari kedua korporat. So majlis perasmian dia pada 24 hari bulan, jam 8.30 pagi. Majlis perasmian ni akan adalah tetamu kehormat kita akan disempurnakan lah. Kehadiran Datuk Bandar dan juga Ketua Pengarah JKN Datuk Haji Misra Ahmad Yusof, sama-sama dengan TKSU pengurusan juga yang akan merasmikan sekali lah. Saya perlu difahamkan, tadi saya tengok video ada persembahan daripada artis-artis. Ada muka-muka artis yang saya kenal, tapi siapa artis-artis yang lain tu? Yang ni pun ada dua package. Ada dua package juga. Boleh tengok. Yang pertamanya bazar artis, diselaraskan oleh oleh Jitas Puan N Abdullah.
Bazar artis ni akan melibatkan jualan oleh para artis lah. Jualan-jualan kering di dataran tu. Ada Ayu Damin, Arif Muhammad dan Puan Ain Abdullah sendiri dan juga Encik Zazli Baginda dan banyak lagi lah. Saya ingat ada lebih kurang dalam 10 gerai lah artis, 20 gerai bus artis tu. Dan juga pada malam 24 bulan tu ada KL Street Jam. Ini diselaraskan oleh Dewan Menderaya Kuala Lumpur dengan karyawan. So ada persembahan artis. Antaranya artisnya Encik Syarizal nak sebut dah satu-satu. Nampak besar nama-nama tu. Ada kumpulan Chris, ada Caramel Band, Nadia AF, dan satu lagi Bunyi Bising Republic. Kenal? Pesangan saya dengar ni. Kena datang ni. Ini cadangan untuk persembahan pada malam tu lah. Mungkin kalau ada perubahan kemudian nanti mungkin akan diserahkan semula lah. Tapi setakat ni itu. Setakat ni bagaimana kita nak tahu sambutannya? Pastinya kalau dah banyak pengisian program ni, kita nak tahu sambutannya setakat ni macam mana, Encik Harizal? Sambutannya setakat ni Alhamdulillah. Dari segi pengisian program tu dah penuh dah, mendapat sambutan yang banyak lah. So kita mengharapkan sambutan orang ramai lah kali ni. Sebab yalah, kita nak cari permainan tradisional ni sekarang ni susah, kat sini je kita boleh dapat sekarang ni. Betul, saya suka main congkak. Tadi Izu kata Izu suka main apa? Gasing. So nak pergi main kat mana sekarang ni kan? Jadi kena join di Dataran Merdeka. Kena join di Dataran ni. Kena datang tu kita siaplah pakaian sukan lah. Jangan datang dengan pakaian yang ni tak kenal lah sebab kita nak bersukan kan. Ini adalah salah satu platform untuk gaya hidup sihat juga kita bersukan. Bukan sekadar kita nak buat pertandingan ni adalah juga inisiatif kita lah dalam untuk melahirkan masyarakat Malaysia yang sihat melalui sukan tradisional ni. Pakai pakaian yang sesuai je. Pakai pakaian yang sesuai. Pakaian sukan lah. Baik, Cik Syarizal. Kita ada satu lagi ni. Apa dia tu? Ini adalah pada 25 hari bulan tu majlis penyampaian hadiah untuk sektor korporat, sebab kita ni ada 4. Perasmian 24. Petang tu penyampaian hadiah. Lepas tu 25 hari bulan pagi tu perasmian pelancaran untuk kontijen sektor korporat tadi, dan petang tu majlis penyampaian hadiah. So untuk 25 hari bulan petang tu kita juga ada penyertaan daripada Tati Seni di bawah Puan Nur Aniza Idris. Itu adalah penyertaan dia buat tarian irama Malaysia Teramai yang akan dimasukkan dalam Malaysia Book of Record. Melibatkan lebih 400 orang penari cilik lah dalam persembahan tu. Jadi macam-macam lah, penuh lah kat dataran tu. Boleh pilih je. Jadi nak tahu macam mana suasana dia, kena datang. Jadi secara ringkasnya, Cik Syarizal, harapan untuk Festival Permainan Malaysia Kuala Lumpur 2022 ni? Harapannya kita dah masuk tahun ke-7 dan ini adalah acara setiap tahun lah. So kita amat berharap JKKN dan DBKL lah amat berharap supaya masyarakat Malaysia, tak kira lah daripada mana, daripada Sabah Sarawak, seluruh Malaysia lah dapat hadir beramai-ramai pada 24 dan 25 hari bulan September 2022, jam bermula seawal 7 pagi sehingga pukul 11.30 malam di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Banyak acara menarik menanti anda. Selain daripada permainan tradisional, ada pelbagai lagi yang saya sebutkan tadi. Tuan-tuan boleh tengok sendiri macam mana gasing pangkah, macam mana memangkah gasing, uri, macam-macam lah yang mungkin Salihah pun tak pernah dengar pasal gasing pangkah apa semua. Kenapa Salihah juga, Cik Syarizal? Contoh. Yang apa-apa, terima kasih kita ucapkan kepada Encik Syarizal Abdal selaku Timbalan Pengarah JKKN Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur atas kesudian berkongsi dengan kita berkaitan dengan Festival Permainan Malaysia Kuala Lumpur yang akan dijalankan pada 23 hingga 25 September nanti. Jadi terima kasih sekali lagi kita ucapkan. Kita nak seru keluarga Malaysia untuk join festival ini seperti Cik Syarizal katakan tadi. Tak dapat ke tempat lain, hanya di Dataran Merdeka. Jadi jangan lupa ramai-ramai meriahkan festival ini, Zul. Kita nak berehat sebentar? Selepas ini kita nak bereksesas sekejap, tapi sebelum tu kita berehat sekejap. Kembali. Hai, kembali bersama dengan kami di Apa Khabar Malaysia. Izu, jom berlari untuk sihat. Berlarilah untuk sihat, jangan berlari untuk saya. Oh, itu dah itu
Okey, alright. Dan kita nak pergi kepada topik perbincangan yang seterusnya berkaitan tentang bagaimana aktiviti berlari ni boleh membuatkan kita sihat. Jadi biarlah seorang yang pakar dan dia juga adalah digital content creator yang terkenal, Lizu. Betul. Dan kita nak perkenalkan di studio kita iaitu Puan Tira Hamdan. Apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, khabar baik? Sihat hari ni Alhamdulillah. Okey, so kita nak tanyakan berkenaan tentang berkaitan berlari dan kesihatan. Cik Tira, silakan. Okey, jadi berlari untuk kesihatan ni memang sangat popular. Sebab apa? Sebab orang kalau usually kalau dia cakap saya nak sihat, saya nak hidup sihat, saya nak cuba hidup aktif, dia akan terus ambil kasut, pakai, pergi bersenam berlari terutamanya. Jadi dia memang sangat sinonim and aktiviti yang sesuai untuk mengurangkan berat badan dan juga untuk mengekalkan gaya hidup sihat lah. Wait, ada satu situasi di mana ada orang selalu keliru. Ada kata berlari, jogging, penat tapi kalori yang dibakar kurang. Satu sudut yang lain kata main tali skipping. Kurang penat tapi burn kalori tu lagi tinggi. So macam mana situasi tu? Okey. So untuk situasi macam ni kita kena tengok dari segi aktiviti tu sendiri. Kalau kita berjogging, mungkin kalau berjogging ni orang berjogging sekejap lepas tu berjalan, ambil nafas, berjogging, berjalan. Jadi the intensity tu kurang berbanding bila you melompat, you jam berterusan. So you punya jantung pump dengan lagi panjang, dengan lagi lama, lagi banyak and lagi lama. Jadi nak compare you punya calorie burn bergantung kepada jantung pump tu kan. Okey, so dari situ pun kita dah boleh tahu kenapa dekat lompat tali tu kan dia burn lagi banyak daripada berlari. Tapi sebenarnya boleh adjust dari segi pace, dari segi larian tu macam mana, lari dekat incline ke, lari kat bukit ke. So kalau lagi tinggi you heart rate tu pump, lagi banyak kalori you burn. So that explain lah. Itu dia. Dan satu ini berkenaan tentang pasti satu yang paling dekat di hati wanita-wanita ni lah. Ada satu stigma mengatakan kalau anda nak kurus, kena berlapar, kena jaga makan. Betul ke Tira? Macam mana komen Tira? Okey lah. Saya bagi contoh, kalau kita berlapar, memang kita boleh kurus. Mudah sangat nak kurus, tetapi secara tak sihat lah. Okay, so dia akan mendatangkan implikasi lain, which is dari segi perempuan kan, keguguran rambut, menstrual period jadi tak teratur, and then muscle loss, which is sangat-sangat bahaya sebab nanti bila meningkat usia, muscle tu yang akan prevent kita daripada penyakit dan sebagainya, indigestion, so banyak lagi benda yang lain yang akan datang. So kalau you nak kurus kan, perempuan terutamanya, mesti kita nak kurus dengan curve ada cantik. Kurus dan kan? cantik. Yes, cantik tu kita kena tambahkan dengan exercise, terutamanya latihan resistant lah, latihan beban. Pergi gym ataupun di luar kat rumah pun boleh. Jadi Tira, maybe nak sarankan larian sebagaimana yang sesuai untuk lelaki dan perempuan. Okey, so kalau nak mula berlari, kita bercakap dari orang yang nak menurunkan berat badan, yang tak pernah berlari, you can try, mungkin go for 20 to 30 minutes, keluar pakai kasut berlari. Kalau rasa penat, berhenti sekejap, berjalan. Asalkan dia jangan berhenti duduk tepi, ambil nafas, ambil grab, jangan. Okay, so jogging. Okay, and then kalau you rasa penat, teruskan berjalan, and then sambung balik. Mungkin boleh buat 5 minit berlari, 3 minit berjalan, 5 minit, 3 minit. Cukup 20 ke 30 minit sehari pun dah boleh sebagai permulaannya. Selain daripada macam Tira kata tadi, saya tanya soalan ni, saya jadi takut. Saya jadi takut nak tanya. Okey, berkaitan dengan makanan tadi. Tira kata kalau nak kurus, tak payah puasa, tak payah makan. Kalau nak makan tapi kurangkan, tapi lebih ke exercise dan sebagainya. Kalau macam situasi yang mana kita makan, kalori defisit, kalori banyak, tapi at the same time kita jaga exercise kita juga. So maksudnya makan kita tak jaga, makan macam biasa, tapi at the same time kita exercise juga. So situasi macam tu macam mana? Adakah sihat ataupun macam mana? Okay, so back to basic is always like rule 80-20. So 80% pemakanan, 20% adalah daripada exercise. Okay, tapi kalau you makan dan you exercise, boleh je berat badan tu mungkin takkan naik, boleh juga turun. Tetapi dari segi apa yang you makan tu, dari segi penyakit lah.
So dia kat situ pula sebab berat badan kita ni walaupun kita boleh nampak sihat, nampak macam normal, tapi kita tak tahu apa dalam badan kita tu. Adakah contohnya 50 kilo tu adakah 50 kilo tu kebanyakannya lemak ataupun muscle ataupun air. So benda-benda macam tu yang kita kena tahu. Kalau kita nampak sihat, tak jaga makan, tapi tak sihat dan banyak juga lemak kat dalam badan pun tak best juga. Ya, jadi dia macam perlu balance kan. Yes, Tapi untuk Tira sendiri macam mana? Untuk macam aktiviti tanya tahu badan terus. Dan berapa orang yang terlibat? Mungkin nanti nak ajak kita ataupun mungkin Izu juga dan mungkin kita ahli-ahli keluarga Apa Khabar Malaysia one day. Boleh. Okey. So macam saya lah. Okey, saya cerita tentang training saya sikit lah. Okey, saya sebenarnya seorang pemain basketball. So saya ada training dengan coach apa semua seminggu 2 kali. Jadi hari yang kita tak training tu, saya akan make sure ada 3 kali training angkat beban seminggu, and then 1 ke 2 kali saya pergi berlari untuk make sure kita punya fitness tu terjaga untuk cardio kan. And then lepas tu makan pun of course kena jaga. Sebab apa tahu? Sebab kalau you tak jaga makan, you makan yang mengarut-ngarut, tapi you pergi berlari, dia akan affect you punya larian juga. So kadang-kadang rasa bloated, kadang sakit perut bila you berlari. So dari segi nutrition pun kena jaga. And aktiviti kecergasan selalu saya buat online. Sebab start daripada PKP hari tu kita tak keluar lagi. Tapi insyaAllah bulan 10 kita akan start. Mungkin saya akan ajak nanti, jangan risau. InsyaAllah. Yes. And jangan lupa untuk follow Train with Tira di Instagram untuk update aktiviti-aktiviti yang akan ada nanti. Antara makanan yang Tira pantang, yang tak akan makan masa nak berjoging tu, apa dia? Okey, makanan berminyak, pedas dengan susu. Sebab lactose intolerant. So nanti pergi berlari tiba-tiba nak membuang tak boleh kan. Lepas tu itulah 3 tu. Terutama yang pedas. Yang pedas memang tak boleh. Dia rasa macam berat nak lari. And then senak dekat dada tu. So itulah dia 3 makanan yang memang pantang. So kalau boleh runners pun kena elakkan juga, especially kalau nak berlari yang jauh, yang 21 kilo, 42 kilo, kena check dengan you punya body sesuai ke tak. Sebelum you start berlari tu sesuai ke tak. Ada orang dia boleh, ada orang dia tak boleh. So tengok perut you macam mana. Tengok perut. Baik perut. Okey, dan kita tengok sekarang situasinya di mana ada banyak fun run yang diadakan di sekitar Kuala Lumpur kan, Izu kan. Dan saya ada juga kelompok rakan-rakan wanita yang sentiasa akan participate in fun run. Jadi kita nak tanyakan pendapat Tira, berapa kali sebenarnya, berapa kerap kita boleh join fun run atau pelarian ni dalam seminggu contohnya? Oh okey. So kalau fun run selalunya 5 ke 10 kilo. So kalau seminggu ada selalu orang buat Sabtu dan Ahad kan. Weekend, so sebenarnya tak ada masalah untuk you berlari 2 hari pun. Sebab itu adalah jarak yang normal untuk orang biasa berlari. Okey, tetapi kena make sure, contoh kalau you lari 10 kilo hari Sabtu and then badan you rasa terlampau penat sebab mungkin you go yang pace yang macam tiba-tiba dapat 60 minutes. Wow, tak pernah ni tiba-tiba dapat, and then esoknya you tak larat tapi you push juga. So kalau boleh elakkan, bagi badan you recover betul, baru mungkin next week tu boleh. So cuba kalau lagi untuk fun run, seminggu sekali is ideal. Boleh, no problem. Tak payah susah-susah kita nak fun run dekat jalan, kita beli treadmill je. Betul, treadmill sahaja. Ya. Baik, Tira sebagai seorang jurulatih kecergasan, mungkin Tira boleh kongsikan sebab anak murid Tira pun ramai yang join kelas. So macam mana Tira motivate diorang untuk teruskan exercise tu, sebab kita tahu nak turun berat badan ni merupakan satu istiqamah yang cukup susah. Istiqamah itu cukup susah. Jadi bagaimana mengekalkan motivasi para pelajar ni? Okay, so basically saya selalu twitch daripada diorang nak kurus. Okay, contoh berat 70 kilo nak turunkan kepada 60 kilo dalam masa 2 bulan. Okay, so saya akan slowly, tak apa, kita make sure dia jaga makan and then make sure dia exercise. Tapi along the way tu dia punya kita kata goal tu mungkin dah boleh berubah. Sebab apa tahu? Sebab mungkin dalam masa sebulan je dia dah turun 10 kilo, siapa tahu. Lepas tu nak buat apa? Kan? So kita I akan cakap workout dan jaga makan ni dia bukan satu short term project. Dia adalah long term project yang mana you memang kena sustain sepanjang hidup you sampai kita dah tak ada nanti. So jaga makan,
jaga tidur, cukup rest, exercise tu jadikan dia sebagai satu rutin. Okay, so sebagaimana kita solat lima waktu, kita makan 5 kali sehari, exercise tu pun adalah benda wajib untuk you lakukan setiap minggu, berapa kali, istiqamah juga. So dia akan jadi lifestyle. Sometimes bila you dah macam tu, hari ni tak workout lagi lah, okay, spend 30 minutes. So dia akan automatic along the way tu kan, dia dah jadi benda tu, dia rasa macam pelik lah kalau tak buat. Betul. Kan? So macam tu lah, and just do it. Kalau rasa macam nak go for lagi satu saya cakap dengan diorang, jangan bebankan diri untuk buat benda yang dia tak suka. So kalau suka berlari, dan pergi berlari. Kalau suka main bola, pergi main bola. Kalau suka main golf, pergi main golf. And then of course kalau you main any sport, you nak ada achievement, you nak improve kan. So dari situ you akan add more intensity to your workout. So dari situ dia akan jadi lagi improve lah. Selalunya macam tu. Jadi kena ada short term dan juga long term planning. Betul. Pastinya anda lakukanlah aktiviti yang anda suka, dan bila anda enjoy lakukan aktiviti yang anda suka tu, kita tak rasa terbeban, kita pastinya rasa macam benda tu kita enjoy sahaja. Dan kita nak ucapkan terima kasih juga kepada tetamu istimewa kita, Tira Hamdan, berkongsi dengan kita tentang kecergasan dan juga berlari. Izu, banyak informasi. Saya tersihat rasa tiba-tiba hari ni. Tapi tak boleh sihat sangat, bahaya. Dan apa-apa, terima kasih kita ucapkan kepada anda yang setia bersama dengan kita selama 1 jam dari jam 9 hingga sekarang ini. Terima kasih banyak-banyak, dan esok kita akan bersama dengan rakan tugas yang lain, Salihah, dengan topik yang lebih menarik. Semestinya dalam Apa Khabar Malaysia di Bernama TV. Untuk itu setakat untuk hari ini sahaja dah selesai. Untuk itu saya Izu Yusof. Saya Nur Salih Azmi. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Terus bangkit, yakin berdiri.